Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk keluhuran perlembagaan. Okey, sebelum tu nama saya Muhammad Fakhruddin bin Muhammad Fauzi. Saya punya nombor ID ialah PDA 1905-022. Okey, jom kita tengok apa itu keluhuran perlembagaan. Saya akan bermula dengan konsep keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan merupakan kedudukan undang-undang yang tertinggi, bermaksud tiada undang-undang lain yang lebih tinggi daripada keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan juga menjadi sumber undang-undang lain. Ianya berdasarkan perkara 4-1. Bermaksud, jika undang-undang baru terwujud, ia mestilah selari dengan keluhuran perlembagaan. Jika bercanggah atau bertentangan dengan keluhuran perlembagaan, ianya akan terbatal. Ataupun dalam bahasa law, dia akan berbunyi void. So, the law is void. Okey, konsep yang terakhir sekali iaitu bertanggungjawab memelihara keluhuran dan ketertinggian perlembagaan Malaysia. Okey, jom kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu tujuan perlembagaan. Apakah itu tujuan? Apakah keluhuran perlembagaan sebenarnya? Okey, yang pertama, ianya akan mewujudkan pemerintahan yang adil. Apa itu keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan ni dia terwujud semasa pembentukan Malaysia dulu, semasa pembentukan kemerdekaan kita dulu. Kita punya bapa kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman dan rakan seperjuangannya telah membentuk satu keluhuran perlembagaan, telah membentuk satu perlembagaan rasmi yang juga dirujuk oleh negara-negara lain. So, perlembagaan tersebut adalah adil. Sebab itulah, jika wujudnya undang-undang baru, ianya mestilah selari dengan perlembagaan yang ada sekarang ni, yang telah wujud. Okey, next tujuannya ialah mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Dan akhir sekali, menjaga keamanan dan kestabilan negara. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Dan jika anda rasa ragu-ragu apa itu keluhuran sebenarnya, kita asyik dengar keluhuran perlembagaan, ada juga dalam kita punya rukun negara. So, selepas ini, rakan saya akan menceritakan secara lebih detail apa itu keluhuran. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan sahabat saya. Terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Hussein Musaimi. Nombor ID saya adalah PDA 1905-013. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan ciri-ciri perlembagaan. Ciri-ciri yang pertama adalah kestabilan dalam pemerintahan. Pemerintahan melaksanakan tata cara lazim yang menjadi kebiasaan umum dan rakyat dapat mengambil bahagian dalam pembangunan negara. Seterusnya, tanggungjawab atas rakyat. Permintaan rakyat merupakan panduan bagi kerajaan untuk bertindak. Ciri-ciri yang ketiga adalah perwakilan rakyat dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya, pembahagian kuasa. Kerajaan bertindak sebagai pembuat dan pelaksana dasar. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kerajaan bersifat terbuka. Pembincangan di parlimen seperti belanjawan negara dan pembuat dasar baharu diumumkan menerusi media supaya rakyat maklum. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Atika Liana binti Mak Azmi daripada kelas DIA 5A. Hari ini saya ingin menceritakan tentang keluhuran perlembagaan yang menjadi salah satu prinsip rukun negara. Perlembagaan yang mulia dan luhur itu wajarlah dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam prinsip rukun negara. Maka sebab itulah keluhuran perlembagaan ini menjadi prinsip rukun negara yang ketiga. Keluhuran perlembagaan bermaksud ketertinggian perlembagaan dan ketertinggian undang-undang. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang yang tertinggi
yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Seterusnya ialah YDPA dan sistem pemerintahan kerajaan seperti Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Eksekutif juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Melalui konsep ini, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan sekaligus menjadikannya sebagai pelindung kepada rakyat. Akhir sekali ialah badan berkuasa adalah satu-satunya badan yang berhak menentukan kesahihan suatu undang-undang itu. Badan Kehakiman juga adalah badan yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Seterusnya saya akan ceritakan tentang konsep ketertinggian perlembagaan. Seperti yang sedia maklum, perlembagaan adalah suatu dokumen undang-undang yang tertinggi yang menjadi sumber segala rujukan pemerintahan negara di negara kita. Konsep ketertinggian perlembagaan ialah tiada undang-undang lain yang dapat mengatasi perlembagaan. Ia juga dikenali sebagai keluhuran perlembagaan. Mahkamah berkuasa boleh membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Oleh itu, semua rang undang-undang hendaklah tertakluk pada kehendak perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya setakat mana yang bertentangan itu. Sekian, itu saja daripada saya, Atika Liana, mengenai keluhuran perlembagaan yang menjadi rukun negara dan konsep ketertinggian perlembagaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Syuhada Windy Abdullah. ID saya ialah PDA 1905-096. Saya akan membentangkan peranan dan kesan Perlembagaan Malaysia. Yang pertama sekali ialah mewujudkan pemerintahan yang adil, iaitu beberapa perkara dalam perlembagaan memperlihatkan peranannya untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, walaupun agama Islam sebagai agama rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan. Yang kedua ialah mengekalkan riwayat negara bangsa, iaitu pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana melalui perlembagaan, sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara dapat dilaksanakan. Yang ketiga ialah menjaga kestabilan negara, iaitu sesungguhnya perlembagaan Malaysia telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Hal ini memandangkan terdapat sekatan-sekatan dalam mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia. Walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu, namun kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabila terdapat perkara-perkara yang difikirkan perlu untuk menyekat kebebasan mereka. Yang terakhir sekali ialah alat penyelesaian masalah, iaitu perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Bahkan sebarang masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seorang warga adalah berasaskan perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi Furwano. Nombor ID PDA 1905076. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan perlembagaan persekutuan. Jadi kepentingan perlembagaan ini ada 5. Saya boleh menyerahkan 5 kepentingan, iaitu menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Kita sedia maklum bahawa kestabilan politik adalah sangat penting bagi sebuah negara untuk
mentadbir rakyatnya. Jadi perlembagaan sultan ini dapat menjamin kestabilan politik. Dia juga dapat menjadikan sistem pentadbiran itu cekap dan berkesan. Yang seterusnya adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kita sedia maklum bahawa keselamatan rakyat adalah sangat penting bagi sebuah negara. Jadi perlembagaan persekutuan ini akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Yang seterusnya, perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan atau larangan. Saya ingin menegaskan bahawa perlembagaan persekutuan ini mempunyai batasan dan larangannya tersendiri untuk sebuah negara. Jadi kita sebagai rakyat perlu mematuhi dan mengikuti semua peraturan dan batasan atau larangan sebuah negara tersebut. Yang seterusnya, memudahkan perpaduan nasional dan membangun negara. Okey, yang terakhir adalah kepentingan di sebuah negara itu juga mempunyai haluan tertentu. Kita sedia maklum bahawa setiap negara berbeza perlembagaan persekutuan masing-masing. Jadi kita mestilah mengikut perlembagaan persekutuan kita sebagai rakyat Malaysia. Saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.